So hari ni kita nak sambung bercakap pasal komponen jets hari ni. Alright, kita nak bercakap pasal komponen jets. Okay guys, so seperti yang dimaklumkan, JETS adalah satu software analitik yang kita akan gunakan untuk membantu kita buat trading. Faham? Alright. So, dalam JETS tu ada macam-macam komponen, so kita nak kenal lebih dalam macam mana kita nak menggunakan komponen ni untuk membantu kita trading. So, minggu ni antara komponen yang I nak huraikan dengan deep adalah zone. Okay guys? Kita nak cerita pasal zone minggu ni. Okay. Alright. So, I nak tunjuk kat you all macam mana sebenarnya konsep zone ni. Alright. Asal dia macam mana konsep zone ni terhasil. Supaya kita boleh faham dengan lebih mendalam macam mana sebenarnya analitik zone tu boleh membantu kita untuk tahu di mana kita nak entry ataupun di mana kita nak exit. Boleh tak? Okay guys? Okay. Alright. So, sebelum I nak mula ni, I nak tanya. Apa sekali lagi, apa komponen-komponen JETS yang kita tahu dulu? Boleh? Semua orang komen? Boleh? Apa komponen JETS yang ada? Assalamualaikum. J-Band. J-Band bukan J-Bond. J-Band. J-Zone, okay. SNR. Yelah, jenis-jenis SNR lah. Trendline, correct. J-Candle, correct. Alright. Dan kita juga ada EMA, betul. Okay, alright. Nampaknya kita semua dah well aware apa yang dalam komponen-komponen tu. Waalaikumsalam semua. Okay guys. Okay, hari ni punya link korang boleh sharekan kepada kawan-kawan sebab hari ni memang kita untuk open. Dan kita juga tengah live dekat Facebook sebab ada yang ramai yang request kata minta tolong, tak kerti nak guna Zoom. Okay, tak apa, hari ni I sharekan dekat juga di Facebook. Okay, nanti I akan delete lah. Alright. Okay, so guys, izinkan saya share screen untuk bagi pemahaman penuh kepada geng hari ini. Alright, ini adalah konsep chart. Alright, konsep chart di mana ini adalah apa yang you akan nampak dalam chart you. Kosong, tak nampak apa-apa. Betul tak guys? Alright, asal dia suci, murni, bersih. Betul tak? Suci, murni, bersih. Tak ada apa-apa dalam ni. Tapi problem dia adalah kita tak nampak apa yang sebenarnya sedang berlaku. Kat mana kita nak buy, kat mana kita nak sell. Betul tak guys? Okay. So, ramai juga yang newbies kat sini. So, alang-alang I tunjukkan terus macam mana sebenarnya cara sebenarnya analisis awal-awal sebelum JETS ni, sebelum kita keluarkan, macam mana sebenarnya you all semua buat analisis. Okay. Alright. So, apabila you nampak satu paras yang berkali-kali dia buat spike ke bawah ni, alright. So, you nampak tak ada beberapa paras yang sama dia buat. Betul tak? Okay. So, bila paras tu berada di bahagian bawah, kita panggil dia sebagai support ataupun floor. Alright. Di mana harga tu berkali-kali test dekat situ. Boleh? Alright. Dan apabila harga tu dia spike di tempat yang lebih kurang sama berkali-kali, kita panggil dia, dan dia jatuh balik, kita panggil dia sebagai resistance. Ini adalah support. Alright, ini pula adalah resistance. Faham? Alright. Okay. I kena tunjukkan tu macam mana cara nak. Okay. Alright. So, ini adalah sebenarnya contoh di mana kalau you menggunakan tools dia, alright. Okay, you buat support dekat sini, you membuat resistance dekat sini. Boleh? So sekarang keluar satu resistance baru dekat sini. Betul? So ini adalah cara sebenarnya asal dia kita kena buat. Okay? Asal dia kita kena buat macam ni sebenarnya. Okay? So what happened is actually kerja-kerja ni kita kena buat bermula daripada one day punya chart. Okay? Kalau one day punya chart, you nampak tak? Dekat sini ada dua
bahagian yang kat sini yang dia test pada harga yang sama. So kita kena letak satu garisan kat sini yang kita panggil sebagai support. Betul ke tidak guys? Okay, alright. So sekali lagi you kena cari yang ini jumpa satu resistance kat sini. Alright. I tunjukkan kat sini. Okay, kita letak resistance tu sebab dekat sini. Kita letak support tu sebab sini dan sini tadi. Okay. Alright. So dan kita akan berkali-kali letak support and resistance berkali-kali. Alright. Macam dekat sini sekarang, I nak tanya dekat one day, tadi kita buat benda ni dekat chart 5 minit, betul tak guys? Ni, tiga-tiga garisan ni kita buat kat chart 5 minit. Tapi bila kita tengok kat one day, dia nampak macam tak signifikan, betul tak? Okay? Betul tak? So, bila kita buat secara manual, support resistance yang kita buat kat time frame lain, kat time frame lain pun akan nampak. So, dia dah jadi macam semak. Kita nak nampak yang support resistance yang penting pada time frame tersebut sahaja. Betul ke tidak? Okay. Kenapa I tunjukkan macam ni? Okay. So, sekarang I tunjukkan apa sebenarnya yang sedang berlaku. Sebab dulu, kalau you tak ada jets, you kena lukis support resistance ni sendiri. Dan kalau you rajin, you akan gunakan konsep macam box lah untuk meng-create zone. Macam ni. Okay. You create zone lah kat sini. Okay. So tiba-tiba chart you makin panjang, you kena tarik lah you punya kotak tu jadi makin lama makin panjang. Faham tak? Okay. So zone tu biasanya kita create daripada body sampai ke echo. Okay. Sebab apa? Bila kita gunakan garisan ni sahaja, alright. Kalau SNR, kita gunakan garisan sahaja, apa yang berlaku adalah apabila you nampak candle tu macam crossing sikit je, you nampak macam dia dah breakout. Betul tak guys? You nampak macam dah breakout, tapi sebenarnya dia duduk dalam zone. Lepas tu dia patah balik. Sebab tu kita punya SNR, kebanyakannya kita banyak menggunakan zone. Okay? So, kalau you gunakan kaedah zone, okay, kira you bagus lah dalam buat analisis. Cuma masalah dia pula adalah, apabila you buat zone, you tahu tak zone ni strong ke? Dah berapa banyak kali testing? Ada ke tak kita tahu kalau kita buat secara manual? Tak tahu, betul tak? Okay. Boleh tak? Sekarang ni kita tengok goal untuk daily, betul tak? Okay, I ambil contoh yang ada daily. I ambil satu lagi chart goal lah. Okay. Alright. Okay, ini chart goal yang kita buat analisis sendiri. Ini chart goal yang kita masukkan jets. Okay. So sekarang kita tengok chart daily. Kita compare apple to apple, boleh? Okay guys. So boleh tak nampak comparison? Zone ni dengan zone yang you lukis. Kat sini. Ini zone yang kita lukis. Ini zone yang jets lukiskan. Sebenarnya zone ni dah ada way back ni. Okay. Dia dah create rupanya lagi lebih lama. Rupanya dia create pada April 2020 dah ada zone ni dah. Faham tak? Boleh? Nizan? Boleh? Alright. So, bila jets yang buatkan, dia punya analisis lebih orang kata apa solid. Di mana rupanya ini adalah extreme support. Tapi bila kita lukis tadi, kita nampak sampai sini saja, betul tak? Kita nampak dua puncak kat bawah ni je. Betul? So, bila kita buat dengan color yang kita familiar sahaja. Alright? Kita buat dengan color yang kita familiar sahaja. Kita dapat zone dekat area yang kita nampak sahaja. Tapi, you boleh nampak tak comparison apple kepada apple? So, you nampak tak? Dekat sini sebenarnya, bila you lukis, sebenarnya jets dah kata ini sebenarnya adalah extreme support rupanya. Ini rupanya adalah extreme support.
Alright. So dekat atas ni pula ada strong resistance yang kita lukis kat atas ni ha. Okay. Rupanya dekat atas ni ada satu strong ni ha, kat sini. Ada satu strong 1854 ni. Dia tengok Jets dah lukiskan kat sini dah. Okay. Sekitar kawasan ni Jets dah lukiskan dan dia indicate itu adalah sebagai strong resistance ke atas. So nampak tak macam mana daripada konsep you kena melukis support resistance dan sebenarnya Jets dah lukiskan untuk you. Daripada you kena buat secara manual tapi benda tu dah diautomatikkan. So faham macam mana form zone ni appear. Okay, dia asal daripada technical analysis yang sepatutnya dibuat secara manual. Dia detect semua support harga dan resistance punya harga yang dah berlaku sebelum ni. Dia dah highlightkan harga tu secara automatik, dia keluar macam ni. Faham tak? Okay, alright. So, nak tunjuk lagi, you kena, lepas tu kena buat analisis untuk 1 hour pula. Okay, boleh saya clearkan semua ni? Okay. So, keluarkan, sekarang saya tunjuk pada 1 hour pula. Analisis 1 hour. Okay, ni analisis 1 hour. Okay guys, ini adalah analisis 1 hour. Ini adalah analisis untuk masa 1 jam. So you boleh nampak beberapa kali dan ada banyak support resistance daripada mata kasar kita, betul tak? Tapi dia punya strength, dia punya kekuatan, maksudnya support resistance tu strong ke tak strong, kita tak nampak, betul tak? Trending dia ke arah mana kita tak nampak, betul? Alright. So, sepatutnya kalau kita nak lukis, kita kena lukis satu-satu. Alright, support, resistance. Okay, kat bawah ni ada support lagi. Okay, so daripada you nak kena lukis satu-satu. Tapi I nak tanya, yang ini you tahu tak strong ke tak strong? Ini nampak mungkin macam strong sebab berkali-kali dia harga ke sini, betul tak? Alright, yang ini strong ke, extreme ke? Siapa yang tahu? Tak sure, betul tak? Okay, so nampak tak? Sekarang ni, bila Jets yang buatkan, dia terus keluar terus, analisis terus dekat sini. Alright, macam semalam, dia dah terus, bila muncul dia satu SNR baru, dia terus appear dekat situ. Faham? Macam 1916. Alright, 1916. Okay, semalam ini adalah harga sampai yang disampai. Patutnya kalau dah muncul ni, kita kena buat SNR tu secara manual, you kena letak sendiri. So, apa yang Jets buatkan adalah, bila dia jumpa je, terus dia highlightkan. Bila dia highlight, kalau pertama kali dia sampai ke harga tu, dia akan menjadi, apa guys? Dia akan menjadi harga yang resistant yang baru. Masih lemah lagi, betul tak? First appearance, kalau dia test harga ni, tak pernah create lagi harga ni, dia akan create sebagai weak resistance. Faham tak? Dia automatically akan muncul kat situ. Alright? Di mana kalau secara manual, patutnya you lukis lah. Bila you dah nampak candle reversal, okay, you kena buat reversal kat sini. Alright? So, dekat sini, dia appear. Semalam, ini malam tadi, dia appear. Faham? So, sekarang, bila dia turun, dia buat satu lagi weak support. Maksudnya support yang baru. Dia buat semalam. Alright? Ni tengah hari tadi dia buat. Lepas tu dia test dan dia turun balik semula sekali lagi sampai support. Lepas tu dia spike sampai ke atas. Faham tak guys? Alright? So, apa yang nak diberitahu secara mudahnya adalah, alright? Secara mudahnya adalah, apabila you buat secara manual, you nampak benda tu, support resistance tu kat mana. Macam contohnya sekarang dekat sini. Ini sebenarnya support tu you create daripada sini. You nampak tak kat depan tu dia test sekali lagi. Ini adalah benda-benda yang you kena buat sebenarnya secara manual. So kalau newbies, kalau nak disuruh lukis satu-satu macam ni, kan? Lepas tu saya cakap, okay, untuk 1 day korang kena lukis, 4 hours kena lukis, 1 hour kena lukis, 30 minit kena lukis, 15 minit kena lukis, 5 minit kena lukis.
Kan? Percayalah, soalan dia takkan habis. Dah habis lukis kan? Betul tak saya lukis ni? Itu soalan yang paling champion yang aku selalu dapat. Tak ramai akan bawa handphone diorang lah, laptop lah. Saya dah lukis ni, betul tak? Okey, maksudnya apa masalah kita kalau kita lukis sendiri, guys? Apa yang korang rasa? Abang Salim, apa abang rasa? Walaupun dah lukis ni, dah tahu dah ni, pergi belajar kelas. Yes, confident. Isu dia confident. Betul tak, guys? Betul. Bila dah buat analisis, kadang-kadang buat analisis dia daripada subuh sampai maghrib, bang. Subuh sampai maghrib buat analisis. Dia punya tu, Picasso punya drawing pun kalah, bang. Dia punya orang kata apa, garisan yang ada dekat atas chart dia. Orang lain pun tak banyak macam dia. Dia punya paling banyak. Okey? So, apa yang berlaku adalah sepatutnya analisis ni kita kena buat. Tapi bila dah buat, masalah dia pula ada yang rajin buat. Tapi bila dah buat pula, tak confident. Itu Betul. masalah dia pula. Betul tak? So, apa yang berlaku adalah, dekat sini, Jets memberi confident dan dia calculate data tu automatically untuk korang. Dan dia dah buat zone tu memudahkan untuk korang supaya dia bagi tahu itu adalah weak resistance. Bila weak resistance tu atau new resistance adalah orang kata apa? Support resistance yang baru dia buat. Dia baru buat. Boleh? Belum tested. Maksudnya korang buat dinding pakai simen tu, basah lagi simen tu. Faham tak? Dinding tu macam tak strong lagi. Baru buat. Okay? So, apa yang akan berlaku adalah bila dia dah tested, korang tengok kat sini, strong support contohnya. Dia dah test berapa banyak kali pun dia akan bagi tahu kat situ. Faham? Candle dah sampai ke paras harga tu berapa kali. So, agak-agak kalau strong, weak support ataupun new atau weak, korang rasa chances untuk breakout masih ada lagi. Betul tak? Correct not, guys? Masih ada chance lagi. Tapi bila sampai strong ataupun extreme, kebiasaannya akan berlaku apa, guys? Kebiasaannya apa akan berlaku? Kalau dekat extreme support atau extreme resistance, apa yang akan berlaku? Yes, biasanya akan berlaku reversal. Betul tak, guys? Biasanya akan berlaku reversal. Okay. Siapa yang pakai Jets? Okay, kita ada bagi history mode. Kita ada bagi history mode. Okay. I tunjukkan macam mana history mode tu function. Boleh? Okay. Alright. Macam sekarang ni. Nampak tak? Chart dah sampai ke depan. Dah sampai ke depan. Okay. You nampak tak? Ni ada sampai kat sini. Ada strong resistance kat sini. Sampai sini. Betul tak? Sampai sini ada strong resistance. Betul tak? Kat sini ada strong support. Betul? Alright. So, boleh tak kita tengok macam mana dia berubah setiap kali ditested? Okay. So, sekarang I double click kat sini. I bawa sampai ke sini. Okay. So, nampak tak setiap kali candle tu bergerak? Okay. Okay, sampai dekat sini, nampak tak dia break out strong resistance tadi tu? Okay, sampai ke satu point. Okay, dia test, dia test, dia test. Betul tak? Dia menjadikan dia strong resistance. Okay, so apa yang berlaku adalah sampai satu masa dia break out. Betul tak? Dia break out. Okay, nampak? Dia strong. But the moment dia break out, dia bertukar menjadi resistance, bertukar menjadi support. Faham? Resistance bertukar menjadi support. Faham? Asal dia kan resistance tadi. So, bila resistance, lama-lama, bila dia break out, dia masih maintain lagi. Dia tak hilang terus. Berapa banyak kali untuk tembus strong ni? Okey, macam ni. Dia tidak ada calculation.
check non. Betul saya sebut check non. Okey, benda yang pertama sekali you kena tengok adalah apabila dia main dalam zone dia, adakah dia patah balik keluar. Bila biasanya dia patah balik keluar, you boleh entry untuk sell. Kadang-kadang dia boleh test sampai 5 kali, kadang-kadang dia boleh test retest sampai 4 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali. Faham? Dia tidak ada satu significant number. Biasanya dalam buku tulislah, biasa dia akan test 3 kali. You pun tengoklah, ni dah 3 kali dah ni, dah boleh breakout. No, dia bukan macam tu. Dia kalau macam tu, semua orang millionaire. Kan? Dia kira 1, 2, 3. Okey dah, buy. Kan? Betul tak guys? 1, 2, 3. Okey, buy. Betul? Sebab tu kita menggunakan analisis. Alright, so apa yang berlaku adalah bila dia masuk zone ni, dekat masa dalam zone ni yang you akan buat decision, cik non. Alright, dalam zone ni yang you akan buat decision. So apa yang berlaku adalah dalam zone ni jangan entry dulu. Kalau you nak buy, tunggu dia keluar bahagian atas daripada zone ni. Dan kalau you nak sell, tunggu dia keluar daripada bahagian zone ni. Biasanya 90% chances dia you akan profit. Faham? 90% biasanya chances dia akan profit. Sebab you tengok yang sebelum-sebelum ni. Dia masuk dalam zone, dia keluar balik. Jauh tak dia pergi. Betul? Sekali lagi dia masuk. Dia turun balik. Okey, ini patah balik. Betul lah dia patah balik. Tapi adakah dia keluar daripada zone ni? Tak keluar, betul? So, dia patah balik, dia test sekali lagi, lepas tu dia junam. Okey? Tapi kalau you dah nampak beberapa signal yang lain, iaitu bila dia sampai mid trend line, sampai orang kata apa? Ada candlestick, dia ada macam-macam confirmation lain lah. Yang ni nanti kita akan belajar. Tapi hari ni kita nak fokuskan kepada zone, betul tak? So, apa yang kita bagi tahu adalah apabila you masuk dalam zone ni dan dia keluar, kat sini you sell. So, dekat atas ni kita letak stop loss. Korang tahu tak kenapa selalu stop loss korang kena? Sebab biasanya stop loss korang letak dalam sini. Korang tak nampak zone ni. Faham tak guys? Korang tak nampak ini adalah kawasan zone. Okay? So, apa yang berlaku adalah selagi dia patah balik masuk dalam ni dan dia keluar balik, takkan kena stop loss. Tapi kalau dia betul-betul dia break out, baru kena stop loss. Maka selamat lagi lah position kita. Faham tak guys? Daripada 10 kali lah, I boleh kata yang dah menggunakan jets tu pun ramai ada dekat sini. Daripada 10 kali, biasanya yang sampai tembus balik semula, biasanya 2 kali, sekali ke 2 kali sahaja. Tapi kebanyakannya akan reverse. Betul tak guys? Biasanya dia akan respect. Lagi-lagi kalau strong support, extreme support resistance. Faham guys? Kalau strong support, extreme, biasanya dia akan respect. Tapi kalau weak, new, itu you kena betul-betul careful. Boleh tak? Faham so nak bagi tahu kat korang, ada features terbaru dalam kat sini adalah di mana ini adalah zone ni. Dulu apabila dia break, macam contohnya kat sini. Sepatutnya resistance tu sampai sini betul, tapi bila dia break resistance, biasanya jets dah hilang terus. Yang strong resistance ni akan hilang. Tapi apa kita buat adalah kita buat apabila dia strong, kita convert dia menjadi strong resistance. Strong support, daripada tadi dia resistance, dia bertukar menjadi support. Dan support ini dah break. Kenapa kita maintain? Sebab kita boleh menjangkakan kadang-kadang, kita menjangkakan kadang-kadang dia akan test balik semula. Dia akan test. Macam ni, dia buat breakout, lepas tu dia retest balik, lepas tu baru dia nak. Macam sekarang ni, kita ada support yang resistance bertukar menjadi support. Resistance become support tu ada dekat sini. Maksudnya kita boleh menjangkakan mungkin last kali dia akan sampai ke sini sebab dia dah breakout. Biasanya tindakan resistance become support ni dia
Dia punya tu macam ni. Bila you break out, dia akan try untuk test balik, lepas tu dia continue naik atas. Faham tak guys? Faham? Itu nature dia. Tapi kalau dia masuk resistance ni, resistance become support ni, dan dia break ke bawah, maksudnya baru you boleh continue untuk sell. Faham tak? Okay. Yang I tunjuk tadi, macam mana formation daripada support resistance tu bertukar menjadi sesuatu yang orang kata apa? Support bertukar jadi resistance, resistance tukar menjadi support. Software ni dah settlekan semua untuk korang. Okay? Alright. Tak, dia ambil masa sang kita. You tengok. Kat sini dia SBR. Lepas dah depan sikit, dia akan jadi resistance become support kat sini depan ni. Okay? Alright. Okay. So, apa yang I nak bagi tahu adalah semua position harga yang paling potential dah keluar dalam zone tersebut. You all kena cuma buat decision yang betul apabila bersampai ke support and resistance. Dalam kelas minggu lepas, I ada bagi tahu satu benda penting. I tahu kat sini banyak yang orang kata apa? Artis-artis Hollywood, artis-artis stunt. Okay, stunt actor kita banyak kat sini. Di mana kita bila candle tu tengah bergerak laju, waktu tu lah kita pun try entry, betul tak guys? Dia sama seolah-olah kita kalau nak naik bas ataupun train tu, kita jenis tak suka naik waktu dia tengah parking dekat stesen. Kita bagi bas ke train tu bergerak laju sikit, baru kita nak kejar nak naik. Kita macam jenis Hindustan sikit lah. Kan? Jenis kejar train, kejar orang kata apa, kejar bas. Boleh naik masa dia tengah bergerak dalam 140 km sejam. Barulah thrill, betul tak guys? So sama juga. So apa yang I nak bagi tahu adalah kita try untuk entry position kita apabila dia sampai ke support and resistance. Boleh tak guys? Kalau dah terlepas support resistance, alright, try untuk avoid. Kawan saya tu banyak yang Hollywood Bollywood alright, di mana tak buat decision, try buat decision di support and resistance. Boleh tak guys? Boleh try buat dekat support and resistance. Jangan buat tiba-tiba kat tengah-tengah ni. Bila dah kat tengah ni tiba-tiba nampak reversal kan? Rasa macam dah ni. Lepas tu naik balik. Aduh. Okay. So nak buat decision, Jets dah keluarkan support resistance, buat decision di tempat yang keluar support resistance sahaja. Boleh tak guys? Boleh? InsyaAllah loss you pun ataupun stop loss you lebih orang kata apa, cara you nak entry tu lebih selamat daripada you tak tahu kat mana you entry. You entry kat tengah-tengah trending. Okay? Dia tengah-tengah trending you pergi masuk. Memang kadang-kadang you akan sangat tak confident lah. Tapi kalau you masuk pada support atau resistance, masa tu you boleh tengok break out daripada buyer zone kepada seller zone. Okay, baru kita akan lebih confident nak entry. Boleh tak guys? Okay? Yang dekat Facebook semua okay? Okay? Sebenarnya kita buat sesi Zoom, tapi ada yang kata yang tak boleh masuk sesi Zoom tu, so I streamkan ke Facebook lah. Okay? Alright. Guys, kalau nak tengok real life benda ni, korang boleh tengok dekat Facebook nanti. Boleh? Alright. Okay. So, ini adalah orang kata apa, macam mana formation zone tu di-create. Boleh guys? Okay. So, dia bermula sebenarnya daripada teknik manual yang you kena create. Apabila you jumpa harga tu turun ke bawah dan dia buat reversal, kita panggil sebagai support. Bila dia sampai ke puncak dan dia reverse, kita panggil dia sebagai resistance. Tapi bila kita lukis pakai line, alright, dia tak bagus sebab akan banyak dapat fake punya signal. Right, nampak macam dia breakout tapi sebenarnya dia sebenarnya adalah orang kata apa, just masuk dalam kawasan rejection zone. Okay, ini adalah cara nak buat zone. Tapi kalau you buat secara manual, you tak tahu sama ada dia adalah strong support ataupun strong resistance. Boleh? Okay. Alright, so Jets dah menyelesaikan semua masalah you. Cuma you kena buat decision yang betul sahaja.
Apabila you nampak satu support resistance tu dah start breakout, baru you buat decision untuk buy ataupun sell. Boleh tak guys? Okay. Candle confirmation. Ada orang tanya macam mana nak apa yang dikatakan candle confirmation. Okay. Alright. Candle confirmation adalah apabila you dah masuk dalam zone tu, you tunggu sampai candle tu kalau boleh keluar daripada zone tersebut bang. Boleh? Kalau boleh tunggu untuk zone tu keluar daripada zone tersebut. Macam contohnya lah. Ni. Candle ni dah keluar daripada zone ni. Okay. You entry untuk buy candle selepas keluar. Dalam masa 7 minit, 7 kali, setengah jam, abang dapat buat dalam $500 kalau masuk satu lot. Best ke tak best bang? Dekat zone. Kita masuk apabila dekat zone je. Boleh? Boleh? Right? $500 dalam hanya masa setengah jam. Apabila kita nampak dia break strong resistance ni, kat sini kita masuk entry buy. Alright? Dan apabila kita nampak confirmation candle dah keluar daripada zone ni, baru kita buy ataupun sell. Boleh guys? Alright? Okay guys. So, sebenarnya yang ada ramai kata, oh saya tak pandai guna lagi lah, guna jets ni apa semua. Bukan. Korang tak faham konsep support resistance. Korang tak faham technical analysis dalam chart sebenarnya. Sebab sebenarnya tujuan jets ni adalah sebab ramai pergi kelas, betul tak? Sebelum datang hari ni nak guna jets, ramai yang dah pergi kelas, betul tak guys? Ramai yang dah pergi kelas, bayar ribu-ribu, tapi bila balik tak tahu buat technical analysis, tak tahu nak masuk buy atau sell. Alright? So dekat Jedi ni kita ajar komponen, semua komponen lain, dan sebenarnya kenapa kena entry dan buy dan sell. Dan kita ajarkan cara buat technical analysis. Cuma beza dia, kita bagi satu sekali dengan software. Alright? Bila korang balik, dia orang ni macam, orang kata apa, saya hantar jin lah sekali balik dengan korang. Bila dah habis kelas tu, ada jin sekali ikut balik. Jin tu duduk dalam laptop korang, jangan risau, dia tak masuk dalam rumah. Dia duduk dalam laptop je. So, apa yang berlaku adalah, dekat situ, dia dah melukiskan support, resistance, everything complete. So, biasanya kalau kita dah orang kata apa? Dah belajar, bila balik nak lukis, yalah, baru belajar, tiba-tiba nak lukis support resistance macam expert, payah, betul tak guys? Payah betul. Alright? So, apa yang berlaku adalah bila jets ni dah buatkan, kat sini tengah ada support. Kat sini dah ada resistance. Okey, dah masuk support ni, zone resistance ni. Okey, nampak macam nak breakout je. Okay, alright. Macam contohnya ni dah masuk dalam zone. You tengok sama ada zone ni dia akan keluar ataupun tembus. Okay, macam sekarang ni potential untuk you sell. Okay, alright. So you masukkan sell position dan kita pasang satu lagi stop loss dekat atas ni. Macam contohnya bila nak nampak fake, bang, kita buat zone. Maksudnya kita ada allowance untuk main. Faham tak? Kita ada allowance. So selagi mana dia duduk dalam zone ni, alright, dia akan fake ke apa ke semua, biar dia duduk dalam zone ni. So chances untuk fake tu sangat kurang. Kita dah kurangkan potential untuk fake. Faham tak? Boleh? Kalau you guna line saja, yes, akan banyak timbul isu fake signal. Tapi disebabkan kita menggunakan zone, so biasanya kita bagi satu allowance ataupun dalam satu zone tu, kita bagi dia bermain dalam zone tu bang. Kita bagi dia bermain dalam zone tersebut. Alright? Bila dia masuk zone tu, kita keluar. Alright? So macam sekarang ni, siapa yang entry sell tadi, saya tunjukkan kat you all. Dalam masa tak sampai 5 minit, dah buat dalam $73 kalau masuk satu lot. Alright? Okay. Alright. So, itu adalah sebenarnya cara penggunaan zone. Boleh tak? Macam mana zone tu terhasil? Dia mencari support resistance. Makin banyak support resistance dia jumpa, dia akan bertukar support resistance tu untuk menjadi
strong support ataupun strong resistance yang korang boleh gunakan sebagai analisis untuk buy dan sell. Boleh tak? Okey, itu adalah perkara yang pertama. So, next features insya-Allah I akan tunjukkan macam mana trend line muncul, macam mana candlestick muncul. Alright? Macam mana nak menggunakan semua komponen-komponen ni untuk confirmkan entry. Boleh tak guys? So hari ni fahamkan satu dulu, absorb. Kalau tak faham, tengok balik sekali lagi dekat Facebook. Okay guys, nak minta tolong satu benda. Kalau boleh tolong klik button like dengan button share nanti dekat Facebook boleh guys untuk video ni. Alright, okay. Korang memang supportive, memang awesome. So insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. I akan terangkan pasal J candle dan semua komponen-komponen lain one by one. Boleh tak? Okay? Alright. So insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan guys. Alright. Ada special offer tak? Oh, kita banyak special offer. Guys, by the way, kita insyaAllah akan buat event pada 26 hari bulan, okay? So, kita orang semua jemput korang, siapa-siapa yang nak offer yang best-best. Nanti try join event kita orang dan kita orang akan bagi tahu banyak lagi. Sambil kita orang mengajar, ada banyak nak bagi offer nanti. Alright? Bos, event apa tu bos? Okay? Alright, so itu sahaja. Terima kasih semua orang sebab join. Alright? InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dalam sesi Jedi Klinik. Boleh guys? Alright, until then, remember apa kita punya selalu kita punya motto dan doa kita? May the profit be with us. May the profit be with us. Okay guys? Alright, ingat benda tu. Okay? So itu adalah doa. Alright, dan apa yang selalu tekankan kepada semua geng-geng I. Alright? Ingat, may the profit with us dan sentiasa trade menggunakan sizing yang jaga sizing, jaga money management. Okay guys? Alright, itu sahaja daripada saya, Master Razak, dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Okay guys, bye. Right. Alright.